Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penyokong-penyokong Najib Tun Razak ataupun bosku berkata yang kes terhadap Najib ni, SRC 1MDB, ialah kerana politik. Memanglah kerana politik. Semua orang tahu. Kes terhadap Menteri Besar Selangor Datuk Harun Idris dulu pun kerana politik. Kes terhadap Anwar Ibrahim, sodomi 1, sodomi 2, salah guna kuasa, 3 kes juga kerana politik. Itu kita semua tahu. Soalan dia, mereka betul bersalah atau tidak bersalah, itu isu lain. Ambil contoh kes Datuk Harun. Sebelum Datuk Harun ditangkap dan di-charge dan kemudian dimasukkan ke Pudu Jail, dia telah berkata di dalam mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO yang sekiranya kes dia tu betul kerana rasuah dan bukan kerana politik, maka semua orang dalam bilik ini akan masuk penjara bersama dia, kata Datuk Harun. Isu dia teknikal. Betul lah, mereka ada collect duit bagi pihak UMNO. Tapi duit tu tak pergi ke Datuk Harun. Dan duit tu untuk parti. Dan semua pemimpin parti pun buat sama. Mereka dapat duit dari penderma, tauke Cina, kontraktor dan sebagainya. Jadi semua orang yang berurusan dengan kerajaan, all the big, boleh dikata big company, semua bagi sumbangan kepada UMNO, donation konon kepada UMNO. Tapi kita tahulah benda ni kickback. And telah menjadi culture, budaya UMNO dari dulu lagi sampai sekarang. Kalau tidak, macam mana UMNO nak boleh dapat sampai berbilion-bilion duit? So kalau nak tangkap orang UMNO ni atas kes salah guna kuasa, atas kes rasuah, atas kes terima duit misalnya, senang. Semua orang akan ditangkap masuk jail. So, memanglah kes Datuk Harun ni politik. Kes Anwar juga politik. Dan akhirnya, kedua-dua, Datuk Harun dan juga Anwar, telah dibebaskan melalui pengampunan. Cuma yang Datuk Harun, pengampunan dia mengikut peraturan lah. Follow the correct procedure, mengikut perlembagaan. Anwar ni tak ikut perlembagaan. Anwar kalau nak kira, pengampunan dia ni pengampunan tak sah. Sebab mereka buat shortcut, tidak ikut proper procedure. So, kes Najib ni kita tak heran. Soalan dia duit tu untuk UMNO, ramai yang terima duit dari misalan 1MDB dan sebagainya. Jadi duit tu untuk parti, untuk pilihan raya, untuk kegiatan politik dan macam-macam lagi. Dan beratus orang, in fact beribu orang terima sumbangan dari Najib, dari UMNO. And ini menjadi culture, menjadi budaya UMNO dari dulu lagi. Masa Mahathir, masa Anwar dalam UMNO pun sama. Duit ni ditabur merata Malaysia. So, kalau kita nak tangkap mereka, kita nak buat tuduhan rasuah atau salah guna kuasa, senang je. Sebab banyak kes. Cuma kerajaan tak target dia orang. Mereka tidak menjadi sasaran, cuma yang menjadi sasaran Najib seorang saja. Dan kalau dia orang geng-geng bosku ni, penyokong Najib kata ini tindakan politik ataupun yang sebenarnya is all a political persecution, it is true. Jadi sekira orang bosku, orang Najib Tun Razak, samalah macam Lokman Adam ni, penyokong kuat Najib, hari-hari duduk buat ceramah tentang kezaliman lah, inilah, itulah. Kalau betul tindakan terhadap Najib ni politik seperti dia orang kata, dan saya pun setujulah, isu whether Najib betul ambil duit tu, tak ambil duit tu, dan duit tu untuk tujuan apa dan pergi ke mana, is a technical issue. Isu dia, they go for Najib dan they don't go for many other people oleh kerana mereka nak punish Najib. Mereka nak hukum Najib.
Semata-mata kerana mereka masa kempen pilihan raya tahun 2018, mereka guna isu 1MDB untuk nak menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional. Their main weapon, the secret weapon, it was 1MDB. Jadi mereka meyakinkan rakyat ni yang UMNO, Najib, Barisan Nasional ni memang terlibat dengan 1MDB, parti rasuah, pemimpin rasuah, maka perlu jatuhkan kerajaan, ganti dengan kerajaan yang bersih, kerajaan baru iaitu Pakatan Harapan. So oleh kerana itulah menjadi isu pilihan raya semasa tahun 2018, maka apabila UMNO Barisan jatuh, mereka kenalah maknanya tangkap dan hukum Najib. Oleh kerana ini yang mereka membangkitkan semasa pilihan raya. Kalau mereka kutuk UMNO, kutuk Barisan, kutuk Najib, tuduh macam-macam, lepas tu, selepas kerajaan bertukar, mereka buat diam, akan menjadi soalan sebab apa tak buat sesuatu apabila masa pilihan raya dulu, you campaign atas this platform 1MDB. So, oleh kerana UMNO, Barisan dan Najib dah jatuh, maka perlulah ambil tindakan. So, mereka terpaksa ambil tindakan. Kalau tidak, nampak yang mereka ni bohong. Tapi mereka ambil tindakan terhadap Najib saja. Ramai lagi orang lain yang terlibat. Misalnya Jolo. Sampai sekarang, sampai hari ni, dia orang masih duduk negotiate, duduk berbincang dengan Jolo tentang isu 1MDB. Dan baru ni bekas peguam negara telah jumpa Jolo, dan ini bukan kali pertama, banyak kali masa kerajaan dulu lagi, masa kerajaan Pakatan Harapan, mereka telah jumpa Jolo dan mereka tahu Jolo ada di mana. Dan mereka negotiate dengan Jolo. Satu daripada syarat, dia nak suruh Jolo ni menjadi saksi utama di dalam kes Najib. Kalau mereka nak Jolo jadi saksi utama, bermaknanya Jolo akan terpaksa mengaku yang memang ada deal di antara dia dengan Najib untuk mana Najib terima duit dari Jolo. Tapi satu syarat yang Mahathir nak semasa itu, dan masa tu IGP, Ketua Polis Negara, mengaku telah berjumpa dengan Jolo, dan dia mengaku dia tahu Jolo ada di mana. And satu daripadanya, Mahathir nak suruh Jolo return all the money, pulang balik duit, tapi Jolo tak mau. So bagi Jolo, kalau nak saya jadi saksi utama terhadap Najib untuk menjamin yang Najib ni akan masuk jail, maka duit tu saya nak simpan. Tapi Mahathir tak setuju. Mahathir kata have to return the money. So perjanjian tu tak jadilah. Because Jolo, kalau saya nak buat nak menjadi saksi utama terhadap Najib, duit tu saya nak simpan, which Mahathir didn't agree. Baru ni pun dia orang jumpa Jolo lagi, negotiate, dan isu sama lah, duit tu nak return. Jolo tak mau. Jolo kata yang duit yang dia simpan lah. Kalau nak suruh dia jadi saksi utama terhadap Najib, bolehlah. Dan kita tahu banyak perbincangan, perundingan di jalan dibuat di antara kerajaan Malaysia dan Jolo, tapi setakat ni belum berjaya lagi. So the issue is they don't want to go for Jolo, tapi Jolo yang dikatakan curi duit tersebut. They just want to go for Najib, and dia orang rela ampunkan Jolo. Maknanya Jolo balik ke Malaysia, menjadi saksi utama terhadap Najib. Isu dia cuma duit tu pun kena kembalikan. Dan saya dengar dia orang kata kalau tak boleh bagi balik semua pun bagi balik separuh. Tapi Jolo tak setuju sebab Jolo tahu dia selamat. Dan kalau kerajaan Malaysia nak minta pertolongan dia, maka kerajaan Malaysia kenalah korbankan duit tu. You have to sacrifice the money kalau you nak masukkan Najib ke dalam jail. So, ringkas cerita, memang kes terhadap Najib ni kes politik yang dimulakan oleh musuh Najib dan terpaksa dibuat oleh kerana mereka menjatuhkan kerajaan menggunakan kesalahan Najib. Najib ni rompak duit negara. Najib ni curi duit rakyat.
Jadi perlu kerajaan dijatuhkan, kerajaan ditukar. Jadi apabila kerajaan ditukar, mereka terpaksa go all out for Najib. It's political. Sah political. Isu bukti, isu teknikal itu biar lawyer yang bincang. Saya hanya nak sentuh tentang isu politik. Kalau betul lah rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya, ialah isu utama, ramai lagi pemimpin-pemimpin Malaysia, baik menteri, baik parti presiden, ramai akan masuk penjara. Isu PKR misalnya, banyak mana duit PKR ada, dapat dari mana duit tu semua. Jadi kalau kita korek duit PKR saja, duit yang mereka ada sampai beratus-ratus juta, mereka cannot explain duit tu mari dari mana. Dan kalau kita dari segi mana unexplained wealth, ramai pembangkang pun akan masuk penjara. But that's not what they want. They are not seeking for justice. They are seeking for political vengeance. Jadi, kalau kita kaji isu Datuk Harun, isu Anwar dulu, politik. Mereka ditangkap, di-charge, bukan sangat kerana kesalahan mereka atau jenayah mereka. Sebab kalau betul lah isu terhadap Anwar ni sebab sodomi, beribu orang boleh ditangkap masuk jail atas kes sodomi. Kenapa Anwar seorang saja? Kalau nak kira tu Azmin Ali tu ada tape lagi. Tapi mereka kata tape tu tak clear. Siapa kata tak clear? Sebab dia dengan partner, Azmin dengan partner dia tu, partner dia sudah mengaku. Dia buat confession. So, kalau confession tu tak cukup lagi, kalau katalah tape tu tak terang dan confession tu tidak, tape tak boleh diguna. Confession tu pun, yang dia buat pengakuan tu pun sudah boleh diguna. Tapi tak diguna sebab Azmin ni, a friend of the government. Anwar is an enemy of the government. Jadi isu dia ni bukan sodomi. Isu dia kawan ataupun lawan. Kalau lawan, kita hentam. Kalau kawan, kita tutup mata. That's all. So it's clear. Kes terhadap mereka politik. So cara mana selesai? Baik Datuk Harun, baik Anwar Ibrahim, selesai melalui politik. If it's a political case, you need to solve it through the political route. Kes Najib ni sama. Kalau betul lah macam geng bosku, penyokong bosku atau penyokong Najib kata kes terhadap Najib ni politik. Kalau betul kes terhadap Najib ni politik, maknanya kenalah selesai melalui saluran politik, through the political route. Kalau setakat mahkamah saja, macam dulu Datuk Harun dan Anwar, kalau ikut undang-undang, mereka masuk jail. Anwar masuk jail, Datuk Harun masuk jail. Cuma dengan campur tangan politik saja mereka boleh bebas dari jail melalui pengampunan. Dan kes Najib ni apa beza? Ini mereka yang kata politik. Mereka, penyokong bosku, penyokong Najib kata it's a political case against Najib. Okay. Katalah kita setuju. Let's agree that this case against Najib is political. So kalau case against Najib political, cara mana nak selesai? Melalui undang-undang. How to solve a political case in court. Kenalah selesai kes politik melalui politik. Tapi masalah dia, cara Lokman bertindak ni, duduk hentam Perdana Menteri, duduk hentam pemimpin-pemimpin lain. Macam mana nak selesai kes Najib melalui saluran politik? Sepatutnya, usaha Lokman ni ialah untuk merapatkan Najib dengan Ismail Sabri. Sepatutnya Lokman ni bertindak supaya Lokman supaya Najib dengan Ismail Sabri ni boleh rapat. They can get close. Tapi tindakan Lokman ni merenggangkan Najib dengan Ismail Sabri. Jadi sekarang ni kalau kita tengok dengan deklarasi perang, declaration of war terhadap Ismail Sabri, Lokman ni merosakkan perhubungan, merosakkan relationship di antara Najib dengan Ismail Sabri. So bermaknanya, kalau Najib nak bebas dari jail, he has to win his court case.
Maknanya Syafiq Abdullah ni, lawyer Najib ni, has to make sure that they win the court case. Kalau dia orang tak boleh menang kes mahkamah Najib, maka Najib akan masuk jail because dia orang sudah tutup pintu untuk selesai melalui politik. They've closed the door to the political route. They only have one chance now, one route, iaitu melalui mahkamah. Tapi nampaknya perkembangan terkini, lawyer Najib ataupun Najib gagal dalam usaha nak mendapatkan kelulusan ini atau kelulusan itu dari mahkamah. Misalan, kes tentang hakim tu dan conflict of interest dan macam-macam lain tu. Mereka berusaha untuk kurang-kurang dapat mistrial so that they can have a retrial. Kalau dapat mistrial, they go for retrial. Bermaknanya peluang untuk Najib menang court case ni lebih cerah. Kalau dalam keadaan sekarang, berat Najib nak menang court case. But all that, they need political intervention. Bermaknanya, kalau the political masters agree that Najib should be given a second chance, peluang kedua, melalui perbicaraan baru, through a new trial, there's a better chance that Najib mungkin boleh terlepas. Oleh kerana banyak isu baru telah timbul, dan isu baru ni semasa perbicaraan yang pertama tidak timbul lagi. It's all new issues which develop after the trial. Bermaknanya isu baru ni boleh dibawa ke mahkamah dan ada peluang lebih cerah lah untuk Najib menang. But now tak ada simpati terhadap Najib. Sebab apa orang politik nak bantu Najib? Sekiranya orang macam Lokman, orang kuat Najib ni duduk hentam kerajaan. So Najib ni, budak-budak Najib dan Lokman dan ramai lagi lah, Isham Jalil dan sebagainya, dilihat sebagai budak Najib. Diorang ni lebih lantang dan lebih dahsyat menghentam kerajaan dibandingkan dengan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan pun tak begitu teruk. Pakatan Harapan pun banyak boleh menyokong kerajaan sekiranya faedah kepada rakyat. If it's beneficial to the rakyat, kalau faedah kepada rakyat, Pakatan Harapan akan sokong kerajaan berdasar kepada kepentingan rakyat. Tapi bagi geng-geng anti Ismail Sabri ni, mereka hentam kerajaan, hentam Perdana Menteri, hentam semua orang. Tak kisah benda ni bagus ke tak bagus untuk rakyat ke, faedah kepada negara atau faedah kepada rakyat atau tidak, mereka tak kisah. So mereka ni yang sebenarnya merosakkan banyak, merosakkan perpaduan dalam parti. Dan UMNO ni pecah dua, teruk sekarang ni. UMNO pecah dua di antara geng anti Ismail Sabri dan geng Ismail Sabri. So UMNO is badly divided, split into two. And sekarang ni kita tak perlu pembangkang, kita tak perlu Pakatan Harapan, oleh kerana geng anti Ismail Sabri ni lebih aktif, lebih hebat dari pembangkang dalam usaha mereka menghentam kerajaan dan menghentam Perdana Menteri. So dalam masa ini, lawyer Najib berusaha untuk nak menang kes Najib, tapi cara saya tengok, tindakan menghentam kerajaan, menghentam Ismail Sabri bukan saja tidak membantu Najib, tapi menjamin yang Najib akan masuk penjara. So, game apa ni dia orang main ni? Game nak bantu Najib ke? Atau game nak menentukan yang Najib akan masuk penjara? Ini orang macam Lokman dan geng-geng dia ni kena fikir. Are you helping Najib? Or are you signing Najib's death warrant? Assalamualaikum. Salam sejahtera.